أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Para jemaah, sedang pendengar, hadirin, hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita dalam halaqah Al-Quran pada hari ini, iaitu 23 Rabiul Awal. Jadi alhamdulillah, sebelum kita mulakan pengajian pada malam ini, untuk kita membaca pada ayat yang kita akan dengarkan sebentar lagi, para jemaah boleh semak dan ikut. Itu kita akan bawakan surah Al-Mumtahanah, juzuk yang ke-28, halaman yang ke-550. Boleh buka mushaf Al-Quran. Itu pada ayat yang ke-6 sehinggalah ayat yang ke-9. Baik, jadi sebelum kita mulakan, baiklah kita memberikan salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anahu فإذا قرأنا فاتبع قرآن. Surah Al-Qiyamah, ayat yang ke-16 sehingga ayat yang ke-18. Atau kama qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Surah Al-Muzammil. Atau kama qala Allah Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Surah An-Nahl, Surah An-Nahl, ayat yang ke-98. Baik, jadi kita mulakan dahulu dengan Ummul Kitab, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, jadi kita teruskan. Itu bahagian yang pertama, kita akan bacakan ada surah Al-Mumtahanah. Para hadirin, para sidang pendengar, boleh buka pada halaman yang ke-550. Itu ayat yang ke-6. Kita akan mulakan sehingga ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mulakan dengan laqad kana. Kemudian kita akan waqaf pada waqaf lazim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Baik, kita berhenti di sini.
iaitu waqaf lazim. Seterusnya kita akan sambung dengan nafas yang baru dan terus pada wa may yatawalla. Wa may yatawalla fa inna Allah huwal ghaniyyul hamid. Baik, ambil nafas yang baru sebelum kita mulakan bacaan. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Baik, kita waqaf di sini, waqaf lazim. Kita akan sambung dengan wallahu qadir sehingga akhir ayat dengan nafas yang baru. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Baik, kita akan sambung ayat yang seterusnya dengan nafas yang baru. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum. Baik, kita berhenti pada min diyarikum dan kita ulang semula. Ini dinamakan proses waqaf dan juga ambil langkah untuk menyambung atau memulakan semula baca, iaitu ibtidah. Kita akan mulakan dengan fid dini wa lam yukhriju. Fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Baik, kita waqaf pada ilaihim, waqaf lazim. Seterusnya kita akan sambung sehingga akhir ayat dengan nafas yang baru. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Baik, kita ambil nafas yang baru untuk mulakan bacaan pada ayat yang ke-9. Dan nanti kita akan waqaf pada akhir kalimah min diyarikum. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum. Baik, setelah kita waqaf di sini, kita akan ulang semula pada fid dini pada ayat yang ke-9 dengan nafas yang fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala
Baik, kita waqaf pada tempat waqaf lazim. Semula kita ulang pada fi'li. Fiddini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum. Baik, setelah kita waqaf pada waqaf lazim, kita sambung saja pada wa may yatawallaw dengan nafas yang baru. Wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Baik, selesai pada ayat ke-9. Alhamdulillah, sebentar tadi kita bacakan daripada ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-9 surah Al-Mumtahanah. Baik, jadi kita akan melihat berkaitan pula dengan ilmu tajwid, iaitu kita akan sambung pada bab mad far'i. Pada minggu ataupun sesi yang lalu, pada episod yang lepas, kita bincangkan berkenaan dengan mad far'i, mad wajib muttasil, iaitu pecahan pertama bagi mad far'i. Baik, pecahan yang kedua pada kali ini kita akan lihat, iaitu mad jaiz, iaitu mad jaiz. Mad jaiz yang kita sebut sebagai munfasil. Baik, perhatikan baik-baik. Mad jaiz munfasil yang kita akan bacakan pada kali ini berada pada halaman yang ke-51 pada buku ilmu tajwid. Jadi, jemaah boleh lihat, sidang hadirin boleh dengarkan. Mad jaiz munfasil ini adalah bacaan mad yang panjang, dibaca melebihi 2 harakat. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan jaiz munfasil? Jaiz munfasil artinya mad, iaitu huruf mad yang mana ianya jaiz, iaitu harus, dan ianya adalah munfasil. Kenapa disebut munfasil? Kerana mad ini tidak berada di dalam satu kalimah, seperti mad wajib muttasil. Baik, jadi satu contoh yang saya akan berikan, iaitu pada ayat yang ke-11 pada kalimah al-huda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita in kana 'alal huda. Itu contohnya. Baik, mad jaiz munfasil ini juga kita kenal dengan bacaan 4 atau 5 harakat, iaitu bacaan yang dibaca panjang, iaitu pada mad yang tidak boleh dipendekkan. Kenapa disebut jaiz? Kerana sebahagian besar ulama, iaitu ahlul qurra, pembaca Al-Quran, para qari, membaca dengan kelazimannya mereka akan membaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Baik, itu disebut jaiz munfasil. Akan tetapi terdapat sebahagian ulama qurra membaca dengan harakat yang pendek, iaitu 2 harakat. Ini maksud mad ialah harakat yang paling pendek 2 harakat. Kalau kita sebut mad, mesti harakatnya melebihi 2 dan ke atas. Baik, jadi mad jaiz munfasil ini erti yang panjang ialah apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam berlainan kalimah, iaitu dia tidak berada pada satu kalimah. Dia mesti bertemu dengan selain mad
wajib muttasil. Mad wajib muttasil satu kalimah. Ini mad jaiz munfasil di dalam dua kalimah bertemu huruf mad dan hamzah. Apa harokatnya tadi? Harokatnya ataupun kadar panjang bacaan bagi mad jaiz munfasil ialah dibaca dengan kelazimannya, itu harus jaiznya dibaca dengan 4 ataupun 5 harokat. Akan tetapi ianya boleh dibaca dengan 2 harokat mengikut riwayat-riwayat yang tertentu. Jadi kena dipelajarilah. Baik, tetapi kita akan baca dengan 4 atau 5 harokat supaya kita tidak berkuranglah daripada tuntutan mad jaiz yang kita akan bacakan pada bacaan yang kita lazim. Yang pertama, contoh yang tadi saya sebutkan pada kalimah al-huda. Baik, contoh yang seterusnya saya akan bacakan pada kebiasaan yang para pendengar akan baca, iaitu pada surah Quraisy, iaitu pada kalimah alladhi yang berbunyi ayatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladhi at'amahum min ju'. Jadi kalimah alladhi ini adalah mad jaiz kerana alladhi huruf mad tadi di huruf mad, huruf selepas dal tadi huruf ya, dan bertemu dengan huruf alif dalam kalimah yang berbeza. Baik, jadi contoh yang lain, saya akan bagi contoh yang lain supaya para pendengar boleh lebih memahami dan juga nampak secara kasar dan juga meneliti bagaimana mad jaiz ini dia berfungsi, dan juga bila kita nak baca ni kita kenal kedudukan huruf dan dalam perbezaan antara wajib, mad wajib dan juga mad jaiz. Baik, dalam 2 kalimah, masih dalam 2 kalimah kerana kita masih dalam mad jaiz. Contoh yang seterusnya ialah pada perkataan fi ahsan, iaitu pada firman Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim fi ahsani taqwim. Di situ ialah huruf ataupun kalimah fi ialah huruf. Jadi selepas huruf fa huruf ya yang mati. Baik, jadi panjang bacaan tersebut dikira mad jaiz kerana bertemu dengan hamzah pada kalimah setelah huruf fi tadi. Fi ahsan. Baik, jadi dia dibaca dengan panjang. Boleh dibaca 4 dan juga boleh dibaca 5 harokat. Baik, jadi seterusnya contoh yang keempat saya akan bawakan daripada juzuk yang ke-30 tu, juzuk yang pendek-pendek yang kita lazim dengar, iaitu kalimah lam yalbathu. Kalimah ini ayat penuhnya ialah ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Jadi kalimah lam yalbathu, di situ terdapat akhir pada yalbathu. Kita akan baca dengan kadar harokatnya 4 ataupun 5.
Jadi kita mesti tetapkan satu. Apabila kita mengambil 4 pada setiap bacaan, bermula dari awal mula kita baca sehingga akhir. Jumpa mad jaiz, kita mesti baca 4. Apabila kita ambil 4, baca semua dalam keadaan 4 harokat. Atau kita ambil 5 harokat. Jadi kita baca semuanya adalah keadaan kita baca 5 harokat, supaya tidak berlaku perbezaan ataupun kekeliruan. Baik, jadi kita tetapkan satu pilihan. Baik, jadi seterusnya contoh yang kelima, iaitu pada kalimah hadha. Di mana? Iaitu pada firman Allah yang berbunyi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Di sini ialah kalimah hadza. Hadza kan ujungnya selepas huruf ha, huruf zal, ada huruf alif, huruf mad. Baik, jadi huruf mad tersebut dibaca panjang kerana bertemu dengan huruf hamzah pada kalimah yang berikut, kalimah yang seterusnya, ifkun. Cuma hamzahnya di bawah. Yang tadi semuanya di atas. Contoh kalimah alladhi ata, fi ahsan, di atas. Jadi kita jumpa lam yalbathu dan seterusnya hadza, dua-dua di bawah. Kalimahnya hamzah berbaris kasrah. Tidak kiralah, yang penting hamzah. Huruf alif ataupun huruf mad bertemu dengan hamzah. Baik, jadi kita akan baca dengan 4 harokat. Ataupun kita boleh pilih 5 harokat. Pilih satu bacaan. Pilih satu kadar bacaan yang kita nak lazim baca daripada awal sehingga akhir bacaannya. Baik, jadi contoh kedua yang sebelum akhir, contoh yang sebelum akhir, kedua akhir sebelum kita sudahi, iaitu pada surah Al-Bayyinah. Lazim kita baca surah Al-Bayyinah juzuk 30, juzuk am. Pada bermulanya wama umir. Di situ kita dah jumpa mad jaiz munfasil. Wama sehingga akhir ayat. Baik, jadi para pendengar boleh baca pada wama umiru, pilih 4 atau 5 harokat. Baik, jadi kita akan baca dengan panjang, melainkan apabila kita mengamalkan bacaan-bacaan daripada riwayatnya, bacaannya pendek. Baik, jadi pada kita Hafs an Asim, mad jaiz munfasil, kita baca 4 ataupun 5 harokat. Baik, jadi wama umir, kita baca dengan panjang wama umiru. Dua-dua panjang tu, wama panjang dan umiru pun panjang. Baik, jadi contoh yang sebelum akhir tadi adalah di awal ayat, sama seperti surah Quraisy tadi, alladhi. Kebanyakannya mad jaiz munfasil ni bila kita dah baca, dia berada di tengah-tengah ataupun di hujung-hujung kedudukan ayat. Tapi ada juga yang berada di awal. Baik, jadi contoh yang akhir iaitu pada kalimah yang kita dah jumpa tadi alladhi, tetapi dia berada di tengah-tengah, iaitu pada firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha alladhi antum bihi mu'ridun. Saya ulang sekali. Wattaqullaha alladhi antum bihi mu'ridun. Jadi kita baca alladhi dengan panjang, iaitu
4 atau 5 harakat. Pada mad jaiz munfasil. Baik, jadi itulah pada kali ini kita bincangkan ataupun sebut ulang kaji tentang bab mad far'i yang kedua, iaitu mad jaiz munfasil, iaitu mad bertemu dengan huruf mad bertemu dengan hamzah, tetapi bukan dalam satu kalimah, di dalam dua kalimah. Kalau dalam satu kalimah apa? Mad wajib. Mad wajib. Mad yang sebelum mad yang pertama dalam mad far'i. Baik, jadi contoh-contoh tadi harap para pendengar boleh ulang kaji dan amalkan lafaz dalam setiap pembacaan dengan baik. Perhatikan betul-betul satu kalimah ke dua kalimah. Jadi dalam mushaf dah ada tanda, sudah terdapat tanda mad yang panjang. Cuma kita nak bezakan antara mad jaiz, mad wajib. Nanti kita akan tengok lagi satu jenis mad, iaitu yang panjang juga, mad lazim. Ini yang panjang ni tak banyak, ada 2, 3, iaitu kita perlu bezakanlah antara satu dan lain supaya kita kenal, dapat baca Al-Quran dengan baru tajwid. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada episod yang akan datang. Jadi sebelum akhir, izinkan saya membaca pada satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahawa kata Abu Umamah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Kita selalu dengar ataupun pernah dengar, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Yang maksudnya, bacalah Al-Quran. Rasulullah SAW menyebut, bersabda, bacalah Al-Quran kerana apa? Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat kepada para pembaca Al-Quran itu tadi. Iaitu siapa yang membaca Al-Quran akan menjadi syafaat sebagai hujjah, sebagai penyelamat dia di hari kiamat. Daripada riwayat Muslim. Riwayat Muslim, iaitu hadis yang sahih lah, riwayat Muslim, hadis yang ke-804. Jadi insya-Allah sekarang itu saja. Kita akan berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Siru ala barakatillah. Kita baca doa dan juga kita akhiri dengan tasbih kafarah min surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.